Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya terangkan tentang bab cahaya, sifat cahaya, unit 6. Okay, apa itu cahaya? Cahaya ialah satu bentuk tenaga. Kita memerlukan cahaya untuk melihat benda di sekeliling kita. Sumber cahaya merupakan satu objek yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Okay, cahaya ada tiga konsep, iaitu cahaya bergerak lurus, A tu. Okay, B, cahaya boleh dipantulkan. C, cahaya boleh dibiaskan. Okay, kita pergi satu persatu konsep ataupun prinsip cahaya ni. Okay. Okay, bagaimanakah yang dikatakan cahaya bergerak lurus? Okay, cahaya bergerak lurus apabila di mana dalam keadaan kamu melakukan eksperimen, meletakkan cardboard atau empat keping cardboard yang berlubang. Lepas tu cahaya daripada lampu suruh hanya boleh dilihat bila ketiga-tiga lubang adalah sebaris. Itu menunjukkan cahaya bergerak lurus. Okey, aplikasi yang boleh digunakan dalam prinsip cahaya bergerak lurus seperti alur cahaya dari rumah api, alur cahaya matahari memasuki lubang gua. Nombor 3, sinar cahaya daripada lampu suluh dan pentas. Sinar cahaya daripada kereta dan helikopter. Dia direct ataupun terus, lurus je. Okey. Dan daripada cahaya itu terhasilnya bayang-bayang, dan bayang-bayang bermaksud ialah bayang-bayang terbentuk bila cahaya dihalang oleh objek legap atau loop cahaya. Okey. Saiz bayang-bayang dipengaruhi oleh jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Tujuannya adalah untuk menyiasat hubungan di antara jarak di antara objek dengan sumber cahaya dan saiz bayang-bayang. Okey, nombor 2, hubungannya semakin dekat jarak di antara objek, semakin besar saiz bayang-bayang. Okey, ini adalah faktor saiz bayang-bayang, okey? Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey, nombor 2, jarak di antara objek dengan skrin. Tujuan dia lah untuk menyiasat hubungan di antara jarak di antara objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. Hubungannya semakin dekat di antara jarak, semakin dekat jarak di antara jarak semakin dekat jarak di antara jarak antara objek dengan skrin, semakin kecil saiz bayang-bayang. Boleh faham Dan nombor 4, bentuk bayang-bayang. Okey, bentuk bayang-bayang sesuatu objek bergantung kepada kedudukan, nombor 1, kedudukan orientasi objek. Tujuan dia lah untuk menyiasat hubungan di antara kedudukan objek dan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kesimpulannya, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan objek berubah. Okey, nombor 2, kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tujuan dia untuk menyiasat hubungan di antara kedudukan sumber cahaya dan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kesimpulannya, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Okey, prinsip seterusnya adalah cahaya boleh dipantulkan. Okey, awak tengok sini. Cahaya akan melantun balik apabila mengenai satu permukaan yang licin seperti cermin. Okey, awak boleh ambil cermin sekarang. Cuba bagi 2 minit buat sendiri. Okey, sudah. Ini menunjukkan cahaya boleh dipantulkan. Selain cermin, aplikasi boleh digunakan untuk cermin pergigian, cermin pandang belakang, cermin sisi di kereta, periskop, cermin cembung. Okey, prinsip cahaya seterusnya adalah cahaya boleh dibiaskan. Okey, pembiasan cahaya berlaku kerana arah pergerakan cahaya terpesong atau dibengkokkan apabila cahaya bergerak dari satu medium ke suatu medium yang lain. Pembiasan cahaya berlaku kerana kelajuan cahaya berubah apabila cahaya memasuki medium yang lain. Okay, pembiasan tidak berlaku jika cahaya memasuki medium yang lain pada sudut yang tepat. Dan juga pembiasan cahaya mengakibatkan saiz dan kedudukan objek kelihatan berubah.
Okay, fenomena pembiasan cahaya biasanya berlaku pensel kelihatan bengkok kalau diletakkan di dalam air. Nanti awak nampak dalam air tu dia bengkok. Okay, yang kedua, ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air, tulisan kelihatan lebih dekat dengan kahantar pembesar, kolam kelihatan lebih cetek, kejadian pelangi serta objek kelihatan lebih besar dalam balang berisi. Okey, itu sahaja 3 prinsip dan juga kejadian bayang-bayang. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan awak video menyiasat bayang-bayang, okey? Sorry. Okey. Ini adalah kejadian bayang-bayang. Tunjukkan ringkas. Okey, selamat menonton. Michael dan keluarganya berada di ruang tamu. Michael dan adiknya ingin membuat satu pertunjukan ringkas kepada ibu bapa mereka. Mereka mematikan lampu dan adiknya mengarahkan lampu suluh ke dinding. Apabila Michael berdiri di hadapan cahaya lampu suluh tersebut, satu imej yang besar lagi gelap muncul di belakangnya. Dia mula membuat bentuk haiwan yang berbeza dengan menggunakan tangannya. Ibu dan bapanya gembira dengan persembahannya itu. Adakah anda tahu apakah nama imej gelap itu dan bagaimana ia terbentuk? Imej berbentuk gelap itu dipanggil bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk apabila satu objek legap menghalang cahaya dari sumber. Objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contoh objek legap adalah badan kita. Cahaya tidak boleh melalui tangan kita. Oleh itu, bayang-bayang terbentuk. Bayang-bayang boleh bertukar saiz. Ini boleh dipengaruhi oleh jarak di antara objek dan sumber cahaya. Apabila sumber cahaya lebih dekat dengan objek, saiz bayang-bayang bertambah. Apabila sumber cahaya lebih jauh dari objek, saiz bayang-bayang berkurang. Faktor lain yang boleh memberi kesan kepada saiz bayang-bayang adalah jarak di antara objek dan skrin. Apabila objek lebih dekat dengan skrin, saiz bayang-bayang berkurang. Apabila objek lebih jauh dari skrin, saiz bayang-bayang bertambah. Bukan sahaja saiz bayang-bayang yang berubah tetapi juga bentuknya. Bentuk bayang-bayang dipengaruhi oleh kedudukan cahaya dan kedudukan objek. Bayang-bayang boleh menjadi panjang, kurus, pendek dan gemuk. Okey, itu satu. Kita tengok seterusnya. Okey, ini prinsip cahaya bergerak lurus. Okey. Selamat menonton. Ia adalah pagi Sabtu yang indah dan Jessie masih lagi tidur. Cahaya matahari mula masuk ke dalam bilik tidur Jessie dan mengejutkannya. Jessie membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya daripada matahari membolehkan Jessie dan kita semua melihat kecantikan persekitaran kita. Cahaya adalah satu bentuk tenaga. Kalkulator yang digunakan oleh Jessie untuk membuat kerja rumah juga berfungsi menggunakan cahaya matahari yang kita kenali juga sebagai tenaga suria. Matahari adalah sumber utama cahaya dan tenaga di bumi. Tetapi bagaimanakah cahaya bergerak? Cahaya daripada matahari bergerak lurus melalui udara. Cahaya matahari bergerak dalam semua arah. Setiap jalur cahaya dipanggil sinar cahaya. Sinar cahaya bergerak terus ke mata. Okey, sorry ada gangguan sikit. Cahaya bergerak terus ke mata dalam garis lurus. Apabila Jessie menutup bidai di dalam biliknya, dia tidak dapat melihat pemandangan di luar lagi. Ini adalah kerana cahaya daripada luar tidak dapat melalui bidai tersebut. Cahaya bergerak sangat laju pada kelajuan 300,000 km per saat. Ini bermakna
cahaya daripada matahari sampai ke bumi dalam kira-kira 8 minit. Okey. Seterusnya, kita tengok tentang prinsip cahaya boleh dipantulkan pula ya. Selamat menonton. Jeff sedang bermain bola keranjang di luar rumah ketika ibunya memanggil untuk makan snack. Dia berlari ke dalam rumah untuk memanggil adik perempuannya yang masih di dalam bilik. Jeff nampak adiknya. Annie gembira melihat dirinya di hadapan cermin bersama pakaian baru. Gadis kecil ini sangat suka untuk melihat dirinya dalam cermin. Mungkin bukan sahaja Annie, tetapi kita semua akan melakukan perkara yang sama. Kita dapat melihat diri kita pada cermin kerana pantulan cahaya. Bagaimanakah cahaya dapat dipantulkan? Percaya atau tidak, Jeff dan Annie mempunyai sesuatu yang sama dalam tindakan mereka. Apabila bola Jeff mengenai tanah, bola tersebut melantun dari tanah. Perkara yang sama berlaku dengan cahaya. Apabila cahaya mengenai permukaan cermin, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita dan kita dapat melihat imej dalam cermin. Sinar cahaya yang mengenai permukaan cermin dipanggil sinar tuju. Sinar cahaya yang dipantulkan dari cermin dipanggil sinar pantulan. Untuk menunjukkan sinar tuju dan sinar pantulan, kita menggunakan gambar rajah sinar. Permukaan yang rata, licin dan berkilat seperti cermin adalah pemantul cahaya yang baik. Permukaan kasar dan tidak rata seperti kain adalah pemantul cahaya yang lemah. Itulah sebab kenapa kain tidak berkilat. Pantulan cahaya adalah penting dalam kehidupan kita setiap hari. Cermin sisi kereta ayah membolehkan ayah melihat kereta yang menghampiri. Dan cermin cembung di tepi jalan memantulkan imej kereta yang datang dari arah lain yang mana membantu untuk mencegah kemalangan. Okey, seterusnya kita tengok prinsip cahaya boleh dibiaskan. Selamat menonton. Jessie menjemput Lana untuk berenang di tempatnya. Cahaya matahari bersinar indah di dalam air menunjukkan betapa cantiknya kolam dari kedudukan mereka. Jessie menawarkan Lana minuman sebelum mereka kembali berenang. Lana melihat ke dalam gelas minuman. Ia mendapati bahawa penyeduh minuman kelihatan bengkok. Mengapakah kolam kelihatan lebih cantik dari kedalaman sebenarnya? Dan mengapakah penyeduh minuman di dalam minuman Lana kelihatan bengkok? Kita tahu bahawa cahaya boleh menerusi objek sinar. Cahaya boleh menerusi gas seperti udara. Cahaya juga boleh menerusi cecair seperti air dan cahaya boleh menerusi pepejal seperti kaca. Apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, ia membengkok. Ini dipanggil pembiasan cahaya. Apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai medium yang lain seperti air, ia dibiaskan. Perkara yang sama berlaku apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai suatu kaca. Pembiasan berlaku. Contoh yang menunjukkan bahawa cahaya boleh dibiaskan adalah pembengkokan cahaya oleh penyeduh minuman di dalam air minuman. Kolam yang kelihatan lebih cantik daripada kedalaman sebenarnya. Serta badan Jessie dan Lana yang kelihatan lebih besar apabila mereka berada di dalam